Duit untuk pembangkang. Siapa yang cakap bohong? Saban hari semakin panas kat Dewan Rakyat, di media, di mana-mana saja pembangkang sekarang tuduh PM kita, PMX kita tak bagi dana secukupnya kat orang. Pada yang masa yang sama, mereka mewakili PM dan juga PM sendiri kata yang kerajaan Madani tidak menzalimi mana-mana pihak. Dengan itu timbullah persoalan di MKR tentang siapa yang cakap betul, siapa yang cakap bohong. Dan bila kita meneliti lagi, bila kita research lagi dalam persoalan ni, timbul satu persoalan, adakah patut kerajaan bagi dana kepada pembangkang? Bersama saya hari ni, Umar Farouk. Hai Umar. Hai, Assalamualaikum. Sihat nah? Waalaikumsalam. Sihat, Alhamdulillah. Umar boleh intro sikit Umar? Okey, Sebelum boleh. kita bergerak ke soalan kita. Nama saya Umar Farouk bin Rohaizat, berumur 21 tahun dan lepasan diploma. Saya baru habis diploma dalam jurusan undang-undang. Baik-baik, belajar kat mana Umar? Dulu waktu diploma saya belajar dekat Gombak College UIA dan sekarang dekat rumah parents lah dekat Kedah. Orang Kedah nah. Okey Umar, terima kasih sebab sudi Umar bersama dengan Ken hari ini untuk kita berkongsi pendapat tentang topik hangat kita hari ini. Umar pun diplomat dalam undang-undang, jadi topik kita sekali ini memang menarik lah. Memang Umar memang politik lah, memang minat politik ni. Saya daripada sejak kecil lah, daripada umur 11 tahun, 12 tahun, saya dah ada exposure tentang menolong orang, helping the society, tolong orang yang minoriti, OKU dan sebagainya, dan pada umur 17 tahun mulalah saya berminat dalam bidang politik. Kiranya Umar ni adalah antara orang yang berpengalaman jugalah di kalangan orang muda dalam politik ni lah. Tak adalah berpengalaman, cuma adalah minat tu tolong-tolong orang. Okey lah tu. Baguslah macam Umar ni bantu orang daripada kecil lagi. Okey Umar, kita terus ke soalan kita boleh? Boleh. Alright. Kita ambil nafas dulu, kita ready sekejap. Sebab soalan ni memang agak panas jugalah kan. Bahagian-bahagian politik. Okey Umar, untuk soalan pertama, kat politik Malaysia ni sebagai contoh, saya ambil bagi contoh yang kita, kalau contoh kita menang and then Umar kalah, adil ke tak parti yang menang tu dapat kaut semua dana dan yang kalah tak dapat apa-apa? Patut ke diorang kena tunggu 5 tahun untuk diorang dapat dana? Sebab setiap PRU 5 tahun sekali kan? Sebab sebagai contoh rakyat pun pilih saya. Kenapa saya perlu bagi duit dana tu dekat Umar? Okey, soalan ni saya nak minta detail sikit. Yang kalah, maksud kalah dekat situ adalah parti yang kalah tak dapat bentuk kerajaan ataupun memang kalah menjadi member of parliament ataupun adun? Ada ke? Dengar tak? Ada. Dengar. Jadi yang kalah tu adalah maksudnya dia menang menjadi MP, member of parliament ataupun Dewan Undangan Negeri, dia menang dan kalah parti dia kalah tak dapat kerajaan ataupun dia kalah jadi MP. Maksudnya dia kalah lah, dia jadi pembangkang dekat dalam parlimen. Okey, maksudnya dia menang pilihan raya kerusi parlimen tapi parti dia tak dapat menjadi kerajaan, parti dia kalah.
dalam konteks ni, kalau kita teliti belanjawan negara, memang ada dana-dana untuk ahli-ahli parlimen. Tapi dana-dana untuk ahli parlimen pula, ahli parlimen daripada kerajaan dapat jumlah yang berbeza dengan ahli parlimen di pihak pembangkang. Tapi dapat jugalah, tak adalah kaut semua. Semuanya bergantung kepada belanjawan pada tahun itu. Kiranya dia, walaupun dia kalah, dia still ahli parlimen. Adakah dia sebagai wakil rakyat, dia tak diberi sumber untuk berfungsi? Bukankah adil bagi mereka memenuhi tanggungjawab mereka, sebab mereka semestinya kena ada pejabat supaya rakyat boleh bagi komplain, and rakyat, diorang pun boleh tolong rakyat daripada situ buat majlis apa semua. Okey, saya akan ceritakan sikit perbezaan parlimen dengan Dewan Undangan Negeri. Boleh. Jadi bila cakap tentang dana ni ataupun sumber untuk berfungsi di peringkat parlimen ataupun Dewan Rakyat, semua ahli parlimen dapat dana. Dan dana ni memang kata boleh untuk dijalankan pusat khidmat di kerusi parlimen masing-masing untuk dengar komplain masyarakat dan sebagainya. Tapi ada satu konsep di mana bila ahli parlimen itu dalam kerusi kerajaan ada satu idea dan ada satu inovasi yang diorang ingin buat, dan mereka akan dapat pendapatan yang lebih tinggi untuk merealisasikan katakan sekarang merealisasikan Malaysia Madani. Di peringkat Dewan Undangan Negeri, katakan seperti Kedah, kerajaan adalah pimpinan PAS oleh Menteri Besar Sanusi, dan mereka dapat dana-dana sebagai ahli Dewan Undangan Negeri yang membentuk kerajaan. Dana mereka lebih besar daripada dana ahli Dewan Undangan Negeri di kerusi pembangkang, contohnya Pakatan Harapan. Ini untuk merealisasikan ideologi Menteri Besar Kedah. Tapi bottom line, semua ahli parlimen dan semua ahli Dewan Undangan Negeri dapat dana. Oh, macam tu. Kiranya siapa yang kita ada PRN kan? Kalau PRN tu pula macam mana, Umar? Kalau PRN tu PRN ni adalah pilihan raya negeri di peringkat negeri. Jadi siapa-siapa yang bertanding ataupun mencalonkan diri untuk seat, itu adalah seat adun lah, seat dun lah diorang panggil. Jadi dalam satu kawasan parlimen tu mungkin ada dalam 2, 3, 4 dun yang berbeza kan. Jadi dalam PRN ni untuk bubarkan Dewan Undangan Negeri adalah pucuk pimpinan negeri itu sendiri. Contohnya Menteri Besar dan Exco. Jadi Menteri Besar tu daripada parti PAS ke, parti PH ke, dia ada kuasa untuk bubarkan Dewan Undangan Negeri. Faham. Nampak ringkas dan padat daripada Umar kita, kawan Umar kita. Okey Umar, untuk soalan seterusnya ya. Pucuk pimpinan utama atau pemimpin dalam bersatu, dalam parti bersatu, dia minta hak sama untuk dana dahulu adalah bekas pemimpin UMNO. Dia dulu bekas pemimpin UMNO. Masa diorang UMNO tu diorang okey je bila dana ni tak masuk, tak bagi ke pembangkang. Tapi sekarang diorang jadi pembangkang, diorang kata tak adil. Dia rasa adil ke diorang kena balik? Macam karma lah, kena balik kat diorang. Saya tak pasti apa yang dia cuba, mungkin dia cuba meminta dana yang lebih ataupun dana yang serupa dengan mereka yang di kerusi kerajaan. Tapi kalau ikut konsep sejak dulu lagi memang
semua ahli parlimen dan semua ahli Dewan Undangan Negeri dapat dana untuk membantu rakyat, untuk buka office, untuk rakyat komplain, untuk aduan dan sebagainya. Tapi bila kata macam dulu dia senyap je, orang lain dapat sikit. Sekarang dia bising, dia dapat sikit, orang lain dapat banyak. Bagi saya itu adalah biasa dalam politik, lagi-lagi bila kerajaan ada satu inovasi yang nak dilaksanakan, yang perlu dilaksanakan oleh majoriti ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi mungkin ini adalah satu, kalau bagi saya professionally, saya kata satu permainan politik je lah. Sebab dulu dia senyap. Kalau dia kata untuk dulu waktu dia dekat UMNO kerajaan, kalau kata dia fight untuk dana yang sama, mungkin saya boleh pertimbangkan. Tapi dulu dia senyap dan sekarang baru dia nak kata tak cukup dana. Tapi ini adalah hakikatnya lah. Dia politik di Malaysia ni bagi Umar ni masih tak matang lah kan. Walaupun dah 66 tahun merdeka. Saya kata dari segi politik, sejak lulusnya bil undi 18 pada parlimen yang lepas, diorang dah laksanakan undi 18, bermaksud mereka yang berumur 18 dan ke atas boleh mengundi berbanding sebelum-sebelum ni umur 21 dan ke atas. Jadi ni adalah bagi saya adalah satu maturity lah dalam negara. Dan sekarang memang saya nampak jauh berbeza daripada politik Malaysia yang terdahulu. Mungkin politik yang Malaysia yang terdahulu mungkin orang kata boleh jadi kuku besi dan diktator dan sebagainya. Tapi sekarang saya rasa masih lebih terbuka dari segi pandangan politik. Untuk rakyat pula, saya rasa mereka sekarang lebih bebas bersuara. Maksudnya dulu ada kes sikit, masuk jail. Tunjuk perasaan sikit, kata ada yang salah, ada yang kena masuk jail. Tapi sekarang bebas untuk freedom of speech lah, katakan. Yelah, dulu pun kita punya YB, siapa tu YB yang bawahan Ayuh tu? Dia pun Adam dulu Adli. Adam Adli, yes. Dia pun dulu salah seorang rakyat pasal dia pun rakyat politik. Dia pun banyak kali ulang alik. Betul. Sekarang dia dah jadi rasa YB Lim Kit Siang, YB Mat Sabu, semua antara yang keluar masuk penjara. Nampaklah ada peluang yang kita ni sebagai yang umur macam kita ni pun boleh berpeluang untuk masuk ke politik. Umar ada pengalaman ke macam tengok politik ni? Dalam politik, kalau saya kata pengalaman saya tak adalah begitu besar. Adalah dalam sikit-sikit je kan. Saya ada masuk parlimen digital pada tahun 2020, di mana gerakan parlimen digital ni, kita tahu pada tahun 2020 adalah waktu COVID, lockdown, memang total lockdown. Waktu tu parlimen pun tertutup, persidangan parlimen tergantung. Dan parlimen digital ni dilaksanakan untuk menunjukkan kepada mereka yang di atas, mereka yang YB sebenar, memang yang ahli parlimen sebenarnya untuk melaksanakan sidangan parlimen secara online adalah sangat logik dan sangat boleh dibuat. Jadi itu adalah satu gerakan parlimen digital. Saya juga ada dalam beberapa NGO yang macam itulah, helping societies, ada turun banjir dan sebagainya. Dan di Kedah pula, di Alostar, saya memegang jawatan setiausaha Angkatan Muda Keadilan Alostar. Saya macam Umar ni. Okey Umar, kita terus ke soalan seterusnya. Adakah
Anwar Ibrahim membuat strategi politik dengan adil. Dia melemahkan uh, uh, kiranya musuh lah pembangkang ni kan, apabila menghadapi PRN. Adakah ini sebagai balasan buat sebagai contoh kita Okey, saya boleh belahkan soalan tu kepada dua. okey boleh. Yang pertamanya saya jawab dulu soalan yang asal. Adakah PM kita Anwar Ibrahim membuat strategi politik untuk melemahkan pembangkang dalam menghadapi PRN? Untuk yang saya tahu, dalam pilihan raya negeri untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri adalah keputusan Menteri Besar, bukannya Perdana Menteri. Dan juga dana-dana Dewan Undangan Negeri datangnya daripada belanjawan negeri oleh tim Menteri Besar dan bukannya Perdana Menteri. Jadi kalau ini adalah haluan kita, memang nak kata Perdana Menteri tak ada strategi lah kat situ, sebab semua bergantung kepada Menteri Besar Negeri itu sendiri dan exco-exconya. Tapi kalau saya breakdown soalan tu, katakan Anwar Ibrahim menyekat dana for long term kan untuk pembangkang, menyekat dana kurangkan dana pembangkang dalam masa akan datang untuk melemahkan pembangkang ni. Saya boleh kata yang semuanya di dalam belanjawan. Mungkin boleh jadi strategi Anwar Ibrahim untuk melemahkan pembangkang yang in long term lah. Tapi boleh juga kata yang tidak pernah ada tahun di mana ahli pembangkang, ahli parlimen pembangkang tak dapat dana. Jadi kalau Anwar Ibrahim melemahkan mereka sekalipun adalah daripada kurangkan dana mereka. Tapi dia boleh kata yang dia sebenarnya dana-dana untuk ahli-ahli parlimen dalam belanjawan boleh dikatakan untuk merealisasikan Malaysia Madani. Dia boleh kata pula macam tu. Jadi kalau nak komen tentang strategi politik ni memang banyak teori lah. Sama takkan habis lah. Kena banyak orang-orang teori berkorek lagi pasal politik Malaysia ni, strategi dia. Kena banyak korek teori-teori, itu saya tak boleh lah. Okay Anwar, ni dah soalan personal lah kan. Sebelum ni kita orang ada buat soalan, patutkah Datuk Bandar KL ni membuat pilihan raya? Sebab kita tahu Datuk Bandar kat KL ni, diorang dia dilantik menjadi Datuk Bandar, bukan dia dipilih oleh rakyat. Kalau diorang buat pilihan raya, buat macam PRN juga, rasa-rasa Anwar Ibrahim lagi tertumpu dana kat KL ke ataupun tak? Sebab kita tahu PH memang kuat gila dekat Selangor ni, kat KL. Yes. Berkenaan dengan Datuk Bandar saya tak berani komen sebab saya kurang pasti Datuk Bandar ni siapa yang lantik ataupun adakah satu pelantikan mayor ataupun Datuk Bandar ni adalah by voting, yang di mana dia members of committee je boleh voting, dan siapa pula members committee yang boleh vote Datuk Bandar ni. Jadi saya kurang pasti, dan juga daripada segi dana pun saya kurang pasti Datuk Bandar dapat daripada mana. Okay. Tak apa. Itu hanya soalan personal saya je. Saya excited juga ni. Okay, Umar, kita ke soalan seterusnya. Okay. Adakah Anwar PM kita sekiranya tidak buat berlaku adil,
terhadap semua MP, adakah dia melepaskan peluang untuk pemenang boleh tunjukkan hati yang murni Bagi atau dia saya, ikhlas lah dia nak bagi dana. aha, hati yang murni ni adalah perkataan yang besar definisinya daripada segi definisi. Hati yang murni macam mana? Hati yang murni selalu turun padang ke? Hati yang murni untuk buat satu, untuk menukar semua menjadi insan madani ke? Kan? Jadi dalam konteks soalan ni, saya rasa hati yang murni untuk memberi dana yang lebih kepada Memberi ahli-ahli dana. pembangkang. Betul kan? Dari segi konteks Betul. soalan. Bagi saya, beliau adalah seorang Perdana Menteri negara. Ini daripada personally lah. Dan tanggungjawab sebagai seorang Perdana Menteri, lagi-lagi Anwar Ibrahim, beliau ada satu pemikiran Malaysia Madani. Beliau menulis buku ni sewaktu beliau di dalam penjara. Asalnya bahasa Inggeris, iaitu skrip. Jadi Malaysia Madani ni, dia punya konsep bukannya untuk kemajuan ekonomi, untuk trading, untuk investors masuk keluar negara, bukan. Malaysia Madani ni adalah pembinaan ihsan. Dan kalau kita, orang tu, rakyat, perubahan rakyat jadi respectful, hormat menghormati dan sebagainya. Jadi ini satu perubahan landscape politik secara terus. Sebelum ni kita ada berapa kemajuan, berapa ekonomi, tapi kita tak ada berapa yang membawa rakyat, ihsan tu sendiri. Jadi bila masukkan balik dalam soalan yang hati murni tadi, saya rasa memang patut dia tak naikkan dari dana kepada ahli-ahli parlimen pembangkang, kerana dia punya idea untuk merealisasikan Malaysia Madani adalah terlalu besar. Sebab kita nak ubah seorang ni kan, dia tak kisahlah dia sekolah menengah ke, college ke, universiti ke, kerja ke, kita nak mengubah dia seorang untuk menjadi orang yang hormat menghormati, untuk berfikiran critical thinking. Itu adalah cabaran yang amat susah untuk menukar orang. Jadi untuk seluruh rakyat, dia nak tukar dengan idea dia begitu besar, saya rasa makan bertahun dan makan sebanyak dana yang mungkin. Kalau Madani tu kiranya ihsan lah. Lagi-lagi sekarang pun orang dah boleh bebas bersuara. Rasa-rasa Umar dia selevel ke? Boleh ke dia macam mana dapat tunjuk apa ayat dia boleh keluar hasil dia boleh ke keluar hasil dia? Sebab bebas bersuara kan orang boleh banyak lagi. Diorang kadang-kadang bila nak bercakap tu kadang-kadang diorang tak kisah, diorang nak juga. Macam sebagai contoh baru-baru ni kes Anthony Loke dah macam dia macam kurang awal-awal dia buat kerja. Rasa-rasa and then orang-orang bash je kat Twitter banyak diorang komplain pasal kerajaan. Rasa-rasa keluarga Madani ni Umar rasa boleh ke dapat hasil? Macam yang saya cakap tadi, untuk berubahkan seorang tu pun dah begitu payah. Kalau untuk ubah diorang yang penuh dengan caci makian di Twitter tu, lagilah payah. Jadi memang kalau ikut personal view saya, makan mungkin 20-30 tahun baru boleh didik rakyat, sebab dia kena didik daripada awal. Sebab yang mana yang dah dewasa ni dengan cara dengan umur 30, 40, 50, 60 dan ke atas, mereka dah berpendapat sebegitu. Kalau mereka main Twitter kan, dan
bash kerajaan, kesilapan kerajaan dengan maki-makian, memang agak susah untuk mereka berubah dan mungkin dengan cara tegur ataupun berlemah bahasa, sebab dia orang dah 3, 4, 5 tahun ataupun lebih dengan cara maki-makian, alamak ni jalan pun berlubang apa buat kerja macam tu kan. Jadi Betul. memang untuk merealisasikan ihsan tu memang amat-amat susah. Rasa-rasanya Anwar Ibrahim tak boleh lah sepenggal je. Rasa kena banyak-banyak Betul, penggal. betul. Tapi bagi Anwar, bagi Umar lah, Umar punya personally, macam mana progres kerajaan sekarang? Progres kerajaan. Progres kerajaan sebenarnya ini bagi saya lah, ini bukan full speed. Ini bukan sepenuhnya. Sebab kerajaan kita pada pertama kalinya, kerajaan yang bergabung parti, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sebelum-sebelum ni tak ada. Sebelum-sebelum ni Barisan Nasional dan Pakatan Harapan majoriti. Kerajaan pada hari ini dia bukan majoriti. Dia majoriti bila bergabung Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dalam tu ada DAP, BN dan sebagainya. Jadi kita pula, kalau kita tengok kita punya political mind yang di mana selepas pengundian, selepas PRU, kita nak sehari je dah ada kerajaan. Di negara seperti Germany, mereka mengambil masa berhari-hari, seminggu lebih lepas PRU untuk jadi satu kerajaan. Jadi maksud saya pertamanya, kita ni adalah kerajaan yang pada asalnya tak cukup majoriti, kena bergabung. Keduanya, kita buat semua tu dalam masa 5 hari, BN dan Pakatan Harapan. Jadi agreement dekat situ, detail agreement, manifesto parti-parti tu, diorang kena ada satu macam perlembagaan, macam perlembagaan persekutuan, macam mana perlembagaan company-company, diorang kena ada itu satu agreement antara diorang, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, mana manifesto yang bertindih. Maksudnya waktu pilihan raya lepas, BN kata manifesto dia ini, Pakatan Harapan kata ini, tapi itu bertentangan, mana nak proceed. Lepas tu bila jadi pula PRN akan datang ni pada bulan Julai ataupun Ogos, kita tak ada agreement macam mana nak berhadapan dengan pilihan raya negeri. Kalau BN letak calon, PH nak letak calon tu, dah bekerja sekali. Jadi satu kena undur. Yang mana satu? Kan? Jadi sebab dengan PRU yang lepas, kita dah buat satu kerajaan dalam masa 5 hari, kita sebagai rakyat Malaysia, kita rasa ini masa yang lama, 5 hari. Ini memang dalam history PRU Malaysia pun, ini memang yang paling lama untuk bentuk kerajaan. Betul. Tapi negara-negara lain tak. Germany tak. Makan masa berminggu untuk bentuk satu kerajaan, untuk betul-betul fully detail agreement dia apa, PRN macam mana, kalau nak lompat boleh ke tak, tapi sekarang dah ada anti-hopping law lah. Nak keluar collision tu boleh ke tak, jadi semua tu patutnya ada dalam agreement. Tapi sebab PRU lepas pun kita ambil masa 5 hari, dengan PRN yang akan datang, saya rasa ini bukan full speed. Masih ada agreement yang perlu di-sign dan sebagainya untuk moving forward. Sebab memang pada waktu tu masa terlalu singkat dengan mereka berkejar-kejar untuk membentuk satu kerajaan dengan kabinet dan sebagainya. Jadi ini bukan full speed lah bagi saya. Ada beberapa yang perlu diperbaiki. Baik-baik tu dengan Umar. Okay Umar, kita pun kita dah tahu Umar macam mana berfikir macam mana, apa pandangan Umar, and then kita ke soalan seterusnya. Boleh Umar? Boleh. Alright. Okay Umar, adakah PM kita ini yang sama? Sama lah soalan tadi, cuma
PM kita lepas ke peluang emas Mhm. untuk kita tukar cara politik negara kita. Okey, saya rasa PM tak melepaskan satu peluang keemasan untuk menukar landscape politik negara, kerana dia dah berusaha sekarang, sedang berusaha untuk menukarkan landscape negara. Sebab sekarang adalah pemodel ihsan, maksud saya tu. Dah bukan berkejar-kejar lagi untuk membina bangunan yang tinggi. Siapa PM mana yang bina bangunan lagi tinggi waktu ni, yang ni Twin Towers, Betul, yang ni betul. kan. Jadi beliau berkata, PMX berkata, ini pada waktu sekarang bukan lagi untuk berlumba bangunan yang tertinggi nombor satu, bukan lagi. Ini adalah masa yang baru lah. Masa yang baru untuk kita tukar cara politik kita lah. Dan kalau menolong dengan penghasilan anti-hopping law banyak membantu beliau bergerak pada waktu sekarang. Sebab kalau lihat kerajaan yang dulu, katakan kerajaan Muhyiddin Yassin, berlaku banyak lompat-lompat sampaikan citizen yang biasa pun, yang katakan citizen orang-orang yang tak berminat dengan politik, tak membaca tentang politik pun sibuk dengan katak-katak, ahli parlimen katak sebab lompat-lompat. Tapi sekarang dengan adanya anti-hopping law, dah tak ada lagi ahli-ahli parlimen yang lompat-lompat dan bertukar pendirian lah. Itu apa, masa hopping law, hopping party tu memang kucak kacir lah kita punya ni. Sebab Memang kucak-kacir. sebab bekas Perdana Menteri kita Muhyiddin Yassin pun masa tu asyik tambah jawatan. Betul, And betul. then ekonomi kita pun tengah paras, dia memang teruk sebabkan Betul. PKP lagi. Betul. Masa tu memang negara kita memang dikira macam bisnes lah. Turun naik Betul. trending lah. Betul. Dengan adanya inflasi pula waktu tu. Dengan roti Inflasi, gardenia tiba-tiba habis, telur ayam tiba-tiba habis kan. tiba bendera putih, aduh. Tapi kalau nak kata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dulu adalah satu Perdana Menteri yang kata gagal, kita tak boleh tengok situasi yang beliau berada. Pemikiran kita tak boleh letakkan kita di kasut beliau sahaja. Maksudnya waktu tu dengan PKP, dengan COVID merebak dengan cepat, orang mati ramai, ya kita faham. Tapi bandingkan Perdana Menteri ini dengan Perdana Menteri di luar negara. Macam mana negara lain handle, macam mana New Zealand handle, Australia handle, France, UK. Kita tengah full lockdown. Mereka dah masuk stadium tengok bola. Kita pun masa tu pun kita antara negara yang memang jaga rakyat masa tu. Walaupun kadar kematian kita memang tinggi, kita pun tak boleh nak buat apa. Dengan hospital tak cukup waktu tu. Ya. China pun kena bina hospital baru. Tapi yang memberangsangkan, China buat hospital dalam masa beberapa hari je. Hospital tu dah siap. Masa tu memang gawat lah. And then sekarang pun kita pun dah kiranya ekonomi tengah menaik. Bolehlah kira ekonomi menaik. Walaupun telur pun kurang lagi. Harga OPR naik, harga mesti naik punya. Ni antara politik kat politik negara kita ni ada progress.
Anwar pun rasanya bukan nak bias, cuma nampak progres Anwar tu untuk kekalkan Malaysia yang masih lagi negara maju tu ada lagi lah kan. Okey lah, sebelum kita ke soalan terakhir, boleh ke Ken nak iklan sekejap, Umar? Boleh. Iklan korang. Alright. Okey, sebelum kita ke soalan seterusnya, Ken nak iklan sikit semua pendengar MTR. Jangan lupa komen and support MTR. Pergi je kat Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter My Campus Radio. Boleh like, comment and share kat kita orang punya account. Boleh check out juga video-video menarik kami dekat YouTube channel kami, My Campus TV and My Campus Radio. Okay guys, kita masih lagi bersama dengan Ken dengan show kita Duit untuk Membangkang, Siapa yang Cakap Bohong. Bersama dengan Ken iaitu Umar untuk kita bercerita tentang topik kita hari ni. Okay Umar, untuk soalan terakhir, adakah tujuan politik Malaysia sekarang adalah untuk menang atau tunjuk contoh yang baik kepada rakyat? Okey. Pada pandangan saya, memang seorang ahli parlimen adalah contoh untuk rakyat. Sebab dia adalah wakil kepada rakyat, kerusi parlimen dia. Maksudnya kalau parlimen dia kata IBAN, majoritinya IBAN. Jadi wakil parlimen tu daripada situ. Beliau tahu macam mana gaya pemikiran kerusi parlimen beliau. Jadi memang saya kata seorang ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri adalah contoh bagi rakyat. Tapi mereka juga manusia. Jadi semua antara mereka juga adalah manusia biasa yang sebelum mereka adalah wakil rakyat, mereka adalah rakyat biasa. Macam kita tak tertinggal daripada membuat kesilapan. Jadi apa yang saya perlu kata adalah kita contohi contoh-contoh yang baik dan kita buanglah yang mana mereka buat yang tak baik. Tak kisah antara siapa pun, antara parti mana pun. Contohilah yang baik dan tinggalkan yang tak baik. Tapi ada setengah parti sekarang Umar, dia orang macam berpolitik untuk menang. Dia orang nak kuasa Umar. Macam mana Umar rasa? Dah tunjuk belang orang taring. Berpolitik untuk kuasa. Saya kalau orang ramai membaca tentang politik, maksudnya dengan pelantikan JLC, maksudnya dengan pelantikan Exco dan sebagainya. Mereka sendiri boleh nilai benda tu adalah benda untuk tunjuk belang, untuk kuasa ataupun betul untuk rakyat. Jadi saya tak boleh nak komen lebih. Cuma saya perlu kata adalah dengan pimpinan Perdana Menteri sekarang saya nampak lebih untuk menolong rakyat. Betul. Menolong rakyat tu tak adalah kena keluar KWSP kan. Yang cerita KWSP tu, kalau boleh saya ulas sikit kan. Boleh. KWSP ni, orang yang boleh dapat KWSP adalah orang-orang yang bekerja di private company. Bukan dengan kerajaan. Mereka yang bekerja kerajaan tak dapat KWSP. Mereka yang bekerja kerajaan, mereka dapat pencen lepas mereka bersara 55 ke, 58 ke, 60 ke. Mereka yang bekerja di private sector ataupun private company, mereka tak ada pencen. Kalau mereka tak ada anak, kan, katakan kalau dia single sampai tua,
ataupun dia ada anak duduk luar negara, ataupun dia ada anak seorang dan anak dia meninggal. Kat mana pendapatan dia? Umur 60. Nak kerja dah tak larat. Kita pun umur 60 dah tak larat dah sakit tulang semua. Jadi KWSP ni bertindak untuk menolong rakyat, sebab tu wujudnya KWSP. Bertindak untuk menolong rakyat bila mereka dah tua, dah lebih umur 60, dah lebih umur yang sepatutnya bekerja, pendapatan ambil bulan-bulan, ambil yang duit dia usaha waktu dulu. Jadi tak ada dia beban waktu sekarang yang dia tak boleh kerja, umur dah tua, tak boleh kerja, tak ada pendapatan lain. Ada KWSP yang duit dia tabung, dia simpan daripada dulu. Jadi dengan pengeluaran KWSP, hari tu ada keluaran KWSP, tapi ada hype, ada dan sebagainya. Sebab yang sama. Sebab kenapa wujudnya KWSP in the first place. Nanti mereka dah tua, mereka boleh gunakan. Sekarang umur 40 ada nak keluarkan, umur 30 lebih ada nak keluarkan. Nanti kalau dah umur 60, dia nak keluarkan apa? Kat mana? Bank kosong, KWSP kosong. Kan? Jadi ini adalah satu long term thinking lah, dan bukan semua orang boleh buat long term thinking. Sebab mungkin kebanyakan orang berfikir sekarang, kalau dapat keluarkan 20,000 sekarang, macam-macam boleh beli. Tapi nanti long term macam mana? Betul. Kalau yang bahagian KWSP ni, kita orang pun ada bahas juga tentang KWSP ni. Tapi kita pun ada benda nak bahas lain. Sebab panjang KWSP ni. Panjang ceritanya. Pasal KWSP ni, pasal diorang bergaduh semua, yang pakcik berjalan kat istana daripada JB tu pun panjang gitu dia nak cerita. Panjang ceritanya. Start daripada kerajaan Muhyiddin Yassin. Isu KWSP ni sampailah sekarang. Masa Muhyiddin Yassin tu pun sebab terdesak sangat. Sangat, betul. Orang pun nak kena buang kerja tu, apa Waktu tu bagi saya apa yang Perdana Menteri dulu Muhyiddin Yassin buat memang patut kata. Apa yang saya kata memang patut. Ramai kena buang kerja satu. Ramai nak cari kerja, tak ada kerja online. Tak ada kerja online. Jadi macam mana nak ambil duit? Jadi balik kepada misi dan visi KWSP itulah. Kan? So saya pun setujulah dengan apa yang waktu tu apa yang Muhyiddin Yassin buat. Kalau sekarang nak keluar baik tak payah. Daripada sekarang kita umur 20, katakan kalau ada orang umur 30 sekalipun nak beli motor, kita boleh kerja kan. Kita boleh kerja sekarang. Kumpul-kumpul, yes. Habis macam tu je duit KWSP, dah tua nanti baru merasa. Nak beli kopi ke tak cukup. Kalau dia kata anak dia memang bagi tiap-tiap bulan tu okeylah, tapi benda tak pasti. Kematian tak pasti, ni tak pasti kan. Betul. Rezeki pun tak pasti. Betul. Memang ada tapi tak pasti. Memang ada dan tak pasti. Okeylah, ni betul-betul last soalan. Umar rasa Perdana Menteri kita lepaskan peluang tak untuk menyamatarafkan kepada semua parti politik kat Malaysia ni? Pembangkang sama. Pembangkang parti Perdana Menteri. Macam kerajaan dua tu sama je. Bagi duit sama. Semua sama. Saya rasa tak. Saya rasa siapa-siapa pun duduk di kerusi Perdana Menteri, sama ada niat dia, siapa-siapa pun Perdana Menteri, sama ada niat dia baik ataupun buruk, dia mesti memberi dana yang lebih kepada ahli yang kerajaan berbanding ahli yang pembangkang. Kalau kata niatnya baik, dana yang diberi kepada ahli-ahli
kerajaan ni, ahli-ahli parlimen kerajaan ni untuk merealisasikan idea beliau untuk baik pulih negara. Tapi kalau kata niat dia jahat, tetap dia akan bagi ahli-ahli parlimen kerajaan lebih sebab niat dia jahat lah. Sebab mungkin ada macam yang kata tadi, ada yang setengahnya untuk jawatan, untuk duit dan kuasa dan sebagainya. Jadi in the end memang ahli parlimen pembangkang dapat lebih kurang. Tapi saya kata saya ada tanya-tanya lah sebab saya baik dengan YB sini dan beberapa YB parlimen. Dana tu cukup untuk buka pusat khidmat dan menjalankan pusat khidmat tu tahun demi tahun. Yang tak cukupnya adalah untuk buat event, untuk buka kanopi, kemah, itu yang tak cukup. Untuk menjaga rakyat di parlimen tu cukup walaupun di pembangkang. Kiranya duit, kalau PM pun kata kita pun tak nak buat masjid besar-besar ni, nak cut cost. Kalau nak keluar duit sendiri kan. Betul. Okeylah, Umar, kita pun ke penghujung show. Umar ada apa-apa lagi nak cakap? Ada nak bercerita, ada nak share? Cuma saya nak, sebelum tutup, saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak My Campus Radio kerana sudi jemput saya. Saya bukanlah siapa-siapa, pengalaman pun sikit je. Sudi jemput dan berbincang tentang isu-isu. Sama-sama. My Campus Radio pun, saya dan My Campus Radio juga ingin mengucapkan terima kasih Kak Umar sebab sudi bersama-sama dengan saya ini. Kita berkongsi, berbincang pendapat pasal topik dana kerajaan ni. Pengalaman tak banyak tak apa, asalkan ada. Saya yang malu katanya sebab tak ada pengalaman sangat. Padahal kita sama umur. Pengalaman Umar lagi banyak. Tak ada. Okeylah, apa pun di dalam bidang politik ke, dalam bidang radio ke, dalam bidang apa-apa sekalipun, sentiasalah berfikir untuk menolong orang. Itu yang penting. Pengalaman dalam bidang masing-masing kan. Betul. Jangan lupa menolong orang. Kita sebagai apa? Malaysia prihatin. Malaysia prihatin. Itu slogan tu. Sekarang Malaysia Madani. Ya. Okeylah, itu sahaja daripada Ken hari ini. Dan TMKR jumpa lagi di lain hari, lain waktu dan lain topik untuk kita kongsi dan kita bahaskan bersama orang muda kampus kita. Jangan lupa like page Facebook, Twitter and subscribe channel YouTube kita orang, My Campus Radio and My Campus TV, untuk lebih banyak lagi video dan info yang menarik hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Assalamualaikum.